Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau Assalamualaikum saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Adakah kita bersedia dengan kehidupan yang dilengkapi dan dikerumuni oleh pembangunan yang lebih pesat dan lebih canggih? Adakah kita yakin bahawa kehidupan kita pada masa akan datang akan menjadi lebih selesa? Persoalan yang saya timbulkan tersebut adalah sebagai pengenalan kepada tajuk tugasan kumpulan kami, iaitu berkaitan dengan alam sekitar. Alam sekitar ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan alam sekitar kepada umat manusia untuk kita mendapatkan pelbagai nikmat seperti makanan, minuman dan udara untuk kita bernafas. Alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, iaitu tanpa mengira bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini merangkumi kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Alam sekitar pada masa kini semakin tercemar dan dimusnahkan satu persatu secara berluasa tanpa ada sekatan oleh pihak berkuasa. Hal ini membimbangkan semua pihak. Adakah kita mampu untuk mengekalkan nikmat terbesar ini pada masa akan datang? Adakah kita dapat mampu menunjukkan ataupun kita akan memberikan satu pendedahan kepada generasi akan datang berkaitan dengan alam sekitar? Kerana kita mengejar status negara yang membangun dan maju, alam sekitar menjadi mangsa korban oleh tikus-tikus yang tidak bijak untuk menghargai pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pencemaran ialah satu perkara yang negatif sehingga boleh membawa kepada kemudaratan dan kemusnahan kepada semua kehidupan di atas muka bumi ini. Antara pencemaran yang seringkali kita dengar dan seringkali berlaku di dunia maupun di dalam negara kita Malaysia ini ialah seperti pembuangan sampah, pencemaran air, pencemaran udara dan penebangan hutan. Dan pencemaran-pencemaran ini akan diterangkan secara lebih terperinci oleh rakan-rakan kumpulan saya. Nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana isi-isi yang disebutkan oleh kawan-kawan saya sebentar tadi, saya ingin sampaikan ataupun saya ingin terangkan berkenaan dengan masalah pencemaran air, ataupun dalam skop yang lebih khususnya adalah berkaitan dengan masalah pencemaran air. Seperti yang kita tahu, air adalah satu sumber yang sangat penting untuk kita. Kalau macam kita tak ada air, macam mana kita nak minum? Kalau macam kita tak ada air, macam mana kita nak basuh baju? Macam mana kita nak basuh kereta? Dan macam mana kita nak teruskan kehidupan seharian kita dengan secara normal? Nampak tak betapa pentingnya air dalam kehidupan kita? Nampak tak air ini adalah satu sumber keperluan dan bukannya sumber kehendak? Kita juga boleh nampak ataupun kita juga boleh lihat bila mana air itu tak ada, dia akan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan seharian kita. Buktinya seperti mana isu air yang berlaku di Selangor baru-baru ini berdasarkan Keratan Akhbar yang bertarikh 19 Oktober tahun 2020 daripada berita harian yang katanya Selangor terjejas disebabkan masalah air di Selangor terjejas disebabkan oleh masalah pencemaran laut yang menyebabkan 4 loji rawatan air di Selangor ini berhenti tugas. Ini menyebabkan sebanyak 1292 tempat mempunyai masalah air. Dan tempat-tempat ini termasuklah Kelang, Shah Alam, Gombak, Kuala Langat, Hulu Langat dan tempat-tempat yang lain. Kita juga boleh nampakkan dari sini, kita boleh nampak yang bila mana satu tempat tu ataupun bila mana ada satu masalah tu berkaitan dengan air, dia bukan menyebabkan masalah bagi satu belah pihak saja. Bukan, sebaliknya dia menyebabkan masalah bagi semua pihak ataupun masalah ini akan terjejas dan masalah-masalah ini akan menyebabkan pihak-pihak lain terjejas. Jadi macam mana kita nak hadapi masalah ini ataupun macam mana kita nak kurangkan masalah pencemaran air ini ataupun masalah pencemaran alam sekitar ini daripada berlaku? Sebenarnya sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab dan sebagai seorang pelajar yang bersifat waras, ada 3 perkara ataupun 3 benda yang kita boleh buat untuk kita kurangkan masalah ini. Yang pertama adalah kita perlu sentiasa ikut arahan ataupun ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kenapa? Sebab undang-undang bukan dibuat untuk ditolak. Undang-undang bukan dibuat untuk dilanggar. Sebaliknya undang-undang dibuat untuk kita ikut. Untuk kita ikut dan kita rasa sendiri apa nikmat di sebalik itu. Sebab kerajaan tak buat satu benda itu secara suka-suka. Semuanya mesti ada sebab
Dan semuanya mesti demi kebaikan rakyat di sendiri. Yang keduanya, sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang masyarakat, kita boleh cegah masalah ini daripada berlaku dengan cara kita sokong ataupun kita ikut kempen-kempen kesedaran dalam sekitar, lebih-lebih lagi berkaitan dengan air ataupun berkaitan dengan sungai. Walaupun kita nampak benda ni macam sikit ataupun benda ni macam biasa, tapi kesannya sangat-sangat besar dan kesannya sangat-sangat luar biasa. Tak percaya, kita kena cuba sendiri. Dan yang ketiganya dan yang paling penting adalah kita kena sentiasa ingat yang kita tak boleh nak buang sampah merata-rata. Even dalam longkang sekalipun kita tak boleh buat macam tu. Sebab kalau macam kita buang sampah dalam air, ia akan menyebabkan air itu tercemar. Dan takkanlah kita nak minum air yang air sampah, yang dalamnya ada sampah. Takkan macam tu kan? Itu saja daripada saya berkaitan dengan masalah pencemaran air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini bersama saya kembali di tempat yang sering menjadi tumpuan penduduk tempatan untuk membuang sampah. Meskipun ia adalah kawasan yang terlarang, tetapi segelintir penduduk tempatan masih meneruskan aktiviti pembuangan sampah ini. Meskipun sudah beberapa kali majlis pembenaran mengeluarkan notis dan memberi amaran, tetapi mereka tetap berdegil untuk membuang sampah di sini. Berdasarkan data daripada pihak Perbadanan Putrajaya, sekitar 37,890 tan yang dihasilkan setiap tahun dan setiap individu menghasilkan 1.17 kg sampah, dan ia juga menyumbangkan kepada ketepuan tapak pelupusan sampah di setiap negara. Sampah-sampah yang sering dibuang oleh penduduk tempatan adalah sampah-sampah yang berjenis domestik, iaitu sampah-sampah yang berjenis seperti botol plastik, pakaian buruk dan sampah-sampah daripada dapur, dan juga sampah-sampah basah, dan ia juga boleh menghasilkan bau yang busuk, dan bau itu sepatutnya tidak berada di kawasan perumahan. Seperti anda lihat di belakang saya ini, pembuangan sampah seperti perkara biasa yang dilakukan oleh penduduk tempatan. Mereka tidak menghiraukan sekeliling mereka seperti flora dan fauna, pencemaran bau, kebersihan dan sebagainya. Dan di sini ialah kawasan contoh yang saya ambil, iaitu Taman Bukit Flora Batu Pahat Johor. Hal ini disebabkan oleh kelemahan undang-undang di Malaysia terhadap Akta Pembuangan Sampah, dan ia menyebabkan segelintir pihak tempatan tidak menghiraukan akan tindakan dan hukuman yang bakal mereka hadapi. Harapan saya, pihak kerajaan perlulah memperketatkan undang-undang ini, akta-akta ini, agar ianya dapat diberhentikan ataupun dikurangkan pada masa yang akan datang. Nama saya Muhammad Faiz bin Sazali, dan hari ini saya akan menceritakan tentang kesan-kesan penebangan hutan. Tempat saya berada sekarang ini adalah salah satu contoh penebangan hutan yang sedang giat berlaku dan semakin meningkat yang berlaku di daerah Raub. Tanah sebanyak 36 hingga 40 ekar telah diterokai untuk tujuan pembangunan, namun telah terkendala lebih kurang dalam 5 tahun. Hari ini kita akan ceritakan tentang kesannya. Kesan penebangan hutan akan membuatkan suhu semakin meningkat. Ianya bermaksud pemanasan global. Kemudian habitat haiwan juga akan semakin pupus dan terancam. Begitu juga dengan habitat flora dan fauna. Selain itu, ianya juga akan mengganggu ekosistem yang berada di Malaysia ini. Okey, korang semua boleh tengok Itu sahaja daripada saya. Kemudian saya akan serahkan kepada kawan saya untuk menceritakan tentang pencemaran alam sekitar yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman Azrul bin Osman, nombor matris 08 DPI 18F1017, dan saya akan mengulaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara boleh berlaku di dalam atau di luar bangunan. Jika di dalam bangunan, pencemaran boleh berpunca daripada habuk-habuk perabot,
Manakala pencemaran di luar bangunan pula yang sering kita hadapi ialah jerebu yang mana berpunca daripada pembakaran terbuka. Pada tahun 2018, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah memberi amaran bahawa 9 daripada 10 orang bernafas dalam udara yang mengandungi bahan cemar di paras yang sangat tinggi. Bahan cemar ini boleh menembusi paru-paru dan sistem kardiovaskular kita, iaitu berpotensi menyebabkan masalah pernafasan, penyakit kronik, peningkatan risiko kemasukan ke hospital dan yang paling teruk ialah kematian awal. Contoh peristiwa yang kita dapat lihat iaitu pada September 2019 di mana negara kita sekali lagi dilanda jerebu yang mana telah menjejaskan seluruh negara dengan Bandaraya Kuala Lumpur dan Selangor telah mencatatkan IPU yang tidak sihat iaitu paling tinggi. Bukan sahaja pembakaran terbuka, asap kenderaan, asap rokok juga merupakan punca kepada pencemaran udara. Sedar atau tidak, kita semua sangat terancam dengan pencemaran ini disebabkan oleh sikap masing-masing yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi, kita perlulah memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini. Jika kita sebagai seorang pelajar dan juga pemuda, haruslah kita mengelakkan diri daripada merokok, melakukan pembakaran terbuka serta kurangkan penggunaan kenderaan sendiri, malah menggunakan pengangkutan awam yang telah disediakan oleh kerajaan. Kita juga perlu menasihati orang sekeliling supaya mereka sedar akan bahayanya pencemaran udara ini terhadap semua orang. Semoga dengan usaha dan kesedaran kita semua dapat memulihkan semula udara sekeliling kita yang mana merupakan salah satu sumber penting untuk kehidupan kita semua. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih di atas perkongsian yang cukup hebat, padat lagi terperinci daripada para saudara jejaka kita tadi. Kita sudah mendapatkan berbagai input daripada segi jenis pencemaran, faktor-faktor pencemaran dan implikasi daripada pencemaran. Apakah kita masih tidak sedar bahawa pencemaran ini akan mendatangkan pelbagai bencana alam dan pelbagai penyakit yang bahaya sehingga boleh menjejaskan semua hidupan di atas muka bumi ini. Selagi bina masyarakat tidak berubah, selagi itulah masalah seperti penebangan hutan, buangan sampah, pencemaran udara dan pencemaran air tidak dapat diatasi dengan secara sistematik oleh pihak berkuasa. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan berlakunya masalah-masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan kita amat penting. Menghargai, memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah berganding bahu dan berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih cantik, bersih, berkualiti dan segar dengan menanamkan nilai menghargai dan memelihara alam sekitar dalam diri kita. Oleh itu, saya menasihatkan diri saya dan semua pihak berkuasa dan seluruh rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama untuk memelihara dan memelihara alam sekitar ini untuk generasi yang akan datang. Mahatma Gandhi pernah berkata, kita tidak boleh mewarisi alam sekitar daripada generasi nenek moyang kita, tetapi kita boleh meminjamkan alam sekitar ini kepada generasi yang akan datang. Oleh itu, daripada kata-kata Mahatma Gandhi itulah yang akan meningkatkan kita punya kesedaran untuk kita sentiasa mengekalkan keadaan ekosistem dan biodiversiti alam sekitar dengan baik pada masa akan datang, walaupun kehidupan kita ini dilengkapi dengan pelbagai pembangunan yang pesat. Oleh itu